Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Harati An-Nur. Okey, video pada kali ini untuk subjek Matematik tingkatan 5 KSSM. Kita akan sambung bab yang ketujuh. Sukatan serakan data terkumpul. Okey. Para pelajar yang menonton video ini, okey, boleh rujuk buku teks Matematik tingkatan 5 KSSM muka surat 196, okey, bermula muka surat 196. Apakah yang akan anda pelajari dalam bab ini? Okey, ada dua subtopik utama. Yang pertama serakan, yang kedua sukatan serakan. Okey, baik. Untuk video kali ini, cikgu akan sentuh subtopik yang pertama. Okey, serakan. Untuk subtopik sukatan serakan, kita akan sentuh pada sesi yang akan datang lah. Okey, baik. Maslahat bab ini. Kenapa kita perlu belajar bab ni? Analisis statistik seperti sukatan serakan digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang seperti perubatan, pertanian, kewangan, sains sosial dan sebagainya. Bidang pekerjaan yang mengaplikasikan analisis statistik antaranya adalah seperti ahli biometrik, ahli aktuari dan penganalisis kewangan yang menggunakan data raya untuk mendapatkan satu nilai statistik dan seterusnya mewakilkan data tersebut menggunakan graf statistik. Okey, itu antara bidang lah yang menggunakan sukatan serakan data terkumpul ni dalam melaksanakan tugasan analisis statistik tersebut. Okey. Baik. Kita terus pergi kepada muka surat 198. Subtopik serakan. Okey, baik. Standard pembelajaran dia membina histogram dan poligon kekerapan bagi suatu set data terkumpul. Okey. Bagaimanakah membina histogram dan poligon kekerapan ni? Okey, baik. Kita ingat balik semasa di tingkatan 4, okey, anda telah mempelajari cara mentafsir serakan bagi data tak terkumpul menggunakan plot batang dan daun dan plot titik. Sebab tu orang kata kita kena rujuk balik tingkatan 4. Okey. Dia ada kaitan dengan topik yang hari ini. Okey, bagi suatu set data terkumpul, kita boleh melihat serakan dengan membina histogram dan poligon kekerapan bagi data tersebut. Sebelum membina histogram dan poligon kekerapan, anda perlu mengetahui selang kelas, had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah, sempadan atas dan kekerapan longgokan yang boleh diperoleh daripada jadual kekerapan. Ini antara beberapa istilah atau term-term yang pelajar-pelajar akan pelajari dalam bab ini. Okey, baik. Terus pergi kepada muka surat 199 tu. Okey, apakah perkara-perkara utama yang perlu dipelajari dalam bab ini? Okey, baik. Dalam kotak kuning ni ada 4 perkara lah. Okey. Yang pertama, kita nak tentukan saiz selang kelas. Okey. Rumus dia atau formula cara kira dia tu, saiz selang kelas sama dengan nilai data terbesar tolak nilai data terkecil bahagi bilangan kelas. Okey, itu saiz selang kelas. Yang kedua kita panggil titik tengah ni, titik tengah.
Okey. Jadi untuk tahu titik tengah, kita kena tahu had bawah dan had atas. Okey, had bawah ialah nilai terkecil dan had atas ialah nilai terbesar dalam setiap selang kelas tersebut. Jadi titik tengah dia tu, cara kira dia had bawah tambah had atas bahagi 2. Okey. Yang ketiga, sempadan bawah. Bagaimana nak kira dia, rumus dia? Had atas kelas sebelumnya tambah had bawah kelas itu bahagi 2. Okey, dan yang keempat, sempadan atas. Cara kira dia, had atas kelas itu tambah had bawah kelas selepasnya bahagi 2. Okey, itu dia punya rumus ataupun formula lah cara nak kira 4 perkara tadi tu. Jadi kita tengok contoh 1 tu, cara kira 4 perkara tadilah. Okey, baik. Contoh 1. Set data di sebelah menunjukkan tinggi kepada CM yang terhampir bagi sekumpulan murid tingkatan 5. Okey. Ada soalan A, soalan B. Okey, A, tentukan selang kelas yang sesuai supaya bilangan kelas menjadi 6. Okey, dia bagi maklumat kat situ ada 6 kelas semua sekali. Okey. Jadi kita nak tentukan dia punya selang kelas. Jadi rumus yang kita gunakan, kita rujuk balik yang kotak kuning ni tadi, nilai data terbesar tolak nilai data terkecil bahagi bilangan kelas. Jadi maklumat yang dalam kotak biru contoh 1 ni, ini kita kata tinggi pelajar tu. Okey, sekumpulan pelajar tu. Jadi kita tengok dan tinggi pelajar tu yang mana yang paling tinggi. Maksudnya nilai dia tu terbesar. Okey, nilai data terbesar tu 173 cm tu. Dan nilai data terkecil, maksudnya tinggi yang paling rendah lah, pelajar paling rendah tu 145. Jadi nilai data terbesar 173, tolak nilai data terkecil 145, bahagi bilangan kelas tadi dia bagi tahu 6 kelas. Jadi kalau kita kira kalkulator tu dia akan dapat lebih kurang 4.7. Jadi kita bundarkan kepada yang terdekat iaitu 5. Jadi selang kelas dia 5 lah. Okey, selesai kat situ. Jadi bila kita dah tahu selang kelas tu 5, jadi selang kelas yang sesuai untuk kita buatkan dia punya jadual tu, jadual kekerapan tu. Okey, kita nak masuk soalan B tu, jadual kekerapan tu. Okey, bila kita dah tahu dia punya selang kelas 5, jadi kita boleh buat macam ni. Selang kelas dia 145 hingga 149, 150 hingga 154, 155 hingga 159, 160 hingga 164, 165 hingga 169 dan 170 hingga 174. Jadi kita buatkan selang kelas tu ada beberapa orang kata dia punya kumpulan lah kat situ. Kita panggil kumpulan dia. Okey. 5 selang kelas tu ada dia punya tinggi dia. Okey, baik. Daripada selang kelas yang kita dah tentukan di A, kita buat jadual seperti soalan B ni. Tinggi tu kita susun dalam jadual yang kita dah tentukan tadi. Jadi, kekerapan ni macam mana? Daripada data ni kita tengok tinggi setiap selang kelas tu. Okey. Maksudnya orang kata 145 cm hingga 149 cm tu kekerapan ni berapa bilangan pelajar yang mempunyai ketinggian tersebut. Okey, 150 hingga 154 katakan 3 orang. Jadi kekerapan dia 3 lah. Okey, 155 hingga 159 6 orang. Jadi kekerapan dia 6 dan seterusnya, sama konsep dia. Maksudnya bilangan pelajar yang mempunyai tinggi pada julat tersebut, itu kekerapan. Okey. Seterusnya had bawah. Had bawah ni kita tengok nilai terkecil bagi setiap
setiap selang kelas tu. Okey. Macam ni 145, kedua tu 150, 155. Maksudnya yang paling bawah tu adalah had bawah. Had atas adalah kata yang terbesar bagi setiap selang kelas tu. Okey, boleh tengok kat sini. Tengok selang kelas paling tinggi, kita bubuh nilai dalam jadual tu. Titik tengah, okey, kita dah sentuh tadi titik tengah. Okey, cara kira dia had bawah tambah had atas bagi 2. Okey, cuba kira kat sini. Had bawah tambah had atas bahagi 2. Akan dapatlah nilai titik tengah bagi setiap selang kelas tersebut. Okey. Sempadan bawah dengan sempadan atas, kita guna rumus yang dalam kotak kuning yang kita dah sentuh tadi. Okey. Nak kira sempadan bawah, sempadan atas. Jadi kita akan dapat nilai sempadan bawah dan sempadan atas untuk setiap selang kelas. Okay, ataupun cara yang keduanya kita tengok setiap selang kelas tu data, katakan kita nak cari sempadan bawah, kita tengok kata had bawah dia tu berapa, lepas tu kita tengok kita tolak dengan 0.5. Okay, tolak 0.5. Sebab tu yang ni had bawah dia 145, sempadan bawah 144.5. Manakala sempadan atas, kita tengok had atas dia berapa, kita tambah 0.5. Sebab tu dia dapat 149.5. Sama juga konsep dia kita gunakan untuk selang kelas yang berikutnya tu. Okey. Kalau kita tengok, perhatikan dia punya pattern tu sama. Okey. Baik, ni dia ceritakan muka surat 200 tu, kaedah. Seperti yang cikgu cerita tadi, kaedah 2, kaedah tadilah. Okey, kaedah 1, selang kelas tu kita guna cara beza antara had bawah dan had atas bagi dua kelas yang berturutan. Saiz selang kelas bagi dua kelas pertama, okey, 150 tolak 145. Okey, yang had atas dia punya beza tu kan. Okey. Akan dapat 5. Okay, kaedah 2 pun beza antara sepadan atas dengan sepadan bawah bagi suatu selang kelas. Yang ni cikgu cerita tadi. Okay. Dua-dua cara akan dapat selang kelas yang sama, 5 lah. Baik, boleh rujuklah kat situ. Kekerapan longgokan bagi satu data juga boleh diperoleh daripada jadual kekerapan. Kekerapan longgokan bagi satu selang kelas ialah hasil tambah kekerapan bagi suatu selang kelas itu dengan jumlah kekerapan kelas-kelas sebelumnya. Hal ini memberikan suatu kekerapan longgokan dalam tertib menaik. Okey, kita tengok contoh 2. Apa maksud dia tu? Okey. Bina jadual kekerapan longgokan daripada jadual kekerapan di bawah. Okey, dia bagi kata selang kelas tu, umur dia ada julat dia tu 10 hingga 19, 20 hingga 29, 30 hingga 39, 40 hingga 49, 50 hingga 59 tahun. Kekerapan ni maksudnya berapa bilangan bilangan orang tu lah. Okey, yang umur sekian-sekian ni. Okey. Jadi dia buat jadual umur setiap selang kelas tadi, kekerapan dia ambil balik yang dalam jadual tu, susun balik. Dia tambah satu lagi ruangan dipanggil kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan tu hasil tambah kekerapan kelas-kelas sebelumnya. Contoh, bermula daripada 4. Maksudnya kekerapan longgokan 4. Lepas tu tambah kekerapan yang selepas dia tu, 4 tambah 5 jadi 9. Lepas tu 9 tambah 8 jadi 17. 17 tambah 7, 24. 24 tambah 3, 27. Dia tambah sehinggalah yang paling tinggi tu pada selang kelas yang terakhir tu akan dapat kat situlah. Okey, itu cara dia macam mana kita nak kira kekerapan longgokan. Okey, baik. Seterusnya, histogram. Histogram ialah satu perwakilan grafik yang telah dikumpulkan dalam julat yang menggunakan palang bersebelahan. Tinggi palang dalam histogram mewakili kekerapan sesuatu kelas. Langkah-langkah membina histogram. Okey. Cari sempadan bawah dan sempadan atas setiap selang kelas. Okey.
Kita dah sentuh tadi macam mana nak kira selang atas, sempadan bawah, sempadan atas tadi kan. Dengan selang kelas tadi. Pilih skala yang sesuai pada paksi mencancang. Mencancang ni paksi menegak lah. Wakilkan kekerapan pada paksi mencancang dan sempadan kelas pada paksi mengufuk. Okey, ingat tu, kekerapan paksi menegak, mencancang, sempadan kelas, paksi mengufuk. Okey. Yang ketiga, lukis palang yang mewakili setiap selang kelas dengan lebarnya sama dengan saiz selang kelas dan tingginya berkadaran dengan kekerapan. Okey, baik. Itu histogram lah. Yang keduanya, muka surat 201 tu, poligon kekerapan. Poligon kekerapan ialah satu graf yang memaparkan data terkumpul menggunakan garis lurus dengan cara menyambungkan titik tengah setiap kelas pada hujung atas setiap palang dan histogram dalam histogram. Langkah-langkah membina poligon kekerapan. Maksudnya histogram dia ada kaitan dengan poligon kekerapan. Okey. Bila kita dah buat histogram, kita tentukan titik tengah setiap selang kelas dan kita boleh buat poligon kekerapan ni. Okay, cara-cara dia, tandakan titik tengah pada atas palang setiap selang kelas. Yang kedua, tandakan titik tengah sebelum kelas pertama dan selepas kelas terakhir dengan kekerapan sifar. Maksudnya dia bermula dengan kosong, naik, dia turun balik jadi kosong balik. Itu dia punya poligon kekerapan. Okey, yang ketiga, lukis garis lurus yang menyambungkan titik-titik tengah yang bersebelahan. Okey, baik. Kita tengok contoh 3. Macam mana kita nak buat poligon kekerapan ni. Contoh 3, jadual kekerapan di bawah menunjukkan kelajuan kereta dalam kilometer per jam lah yang direkod oleh kamera perangkap laju di sebatang lebuh raya dalam suatu tempoh masa tertentu. Wakilkan data tersebut dengan histogram dan poligon kekerapan menggunakan skala 2 cm kepada 10 km per jam pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 10 buah kereta pada paksi mencancang. Jadi dia bagi dah maklumat-maklumat yang kita perlu buat kat situ. Okey. Jadi untuk paksi mencancang bilangan kereta katanya. Paksi mengufuk kelajuan kereta tu skala dia setiap 10 km per jam. Macam itulah. Inilah dia punya maklumat. Okey, laju dia ada dia punya selang kelas tu. Okey. Dan bilangan kereta untuk setiap kelas. Macam cikgu cerita yang sebelum ni tadi. Okey. Laju dia ada punya selang kelas tu. Okey. Bilangan kereta tu ambil je dalam jadual tu. Titik tengah. Okey, titik tengah kita dah belajar sebelum ni. Rumus dia kita ambil had bawah tambah had atas bahagi 2 dapat titik tengah. Sempadan bawah pun kita dah sentuh tadi. Macam mana nak kira? Okey. Ambil had bawah tolak 0.5. Nak dapat sempadan atas 7.5 had atas tambah 0.5. Untuk setiap selang kelas tu sama kaedah dia. Dan kita akan dapat maklumat seperti jadual ni lah. Bila dah dapat maklumat seperti jadual ni, okey, kita plotkan histogram dan juga poligon kekerapan. Histogram kita tengok sempadan bawah dan sempadan atas. Daripada sempadan bawah sempadan atas ni lah yang kita plotkan dia punya laju tu mengikut sempadan atas sempadan bawah dan dia punya paksi mencancang ni bilangan kereta tadi lah. Okey. Manakala poligon kekerapan kita dah tahu titik tengah daripada histogram yang sama, kita plotkan titik tengah. Okey. Cumanya yang permulaan tu dia start dengan kosong, barulah dia pergi kepada titik tengah yang pertama ni. Okey, 74.5 tu. Lepas tu 84.5, 94.5, 104.5, 114.5, 124.5 dan last kali dia akan kembali semula kepada kosong. Okey, titik tengah tu. Ini dia punya poligon kekerapan. Boleh cuba buat yang ni. Okey, buat jadual dulu, lepas tu lukiskan di atas kertas graf lah. Sebaik-baiknya kertas graf baru kita nampak dia punya bentuk tu. Okey, selesai berkaitan dengan histogram dan poligon kekerapan. Okey.
Muka surat 202. Okey, dia kata apa? Poligon kekerapan juga boleh dibina tanpa perlu membina histogram terlebih dahulu. Boleh juga dia kata. Langkah-langkah membina poligon kekerapan daripada jadual kekerapan. Okey, dia kata kat situ tambah satu selang kelas sebelum kelas pertama dan selepas kelas terakhir dengan kekerapan sifar. Konsep dia samalah lebih kurang ini. Cari titik tengah setiap selang kelas tersebut. Okey, sama juga. Pilih skala yang sesuai pada paksi mencancang, wakilkan kekerapan pada paksi mencancang dan titik tengah pada paksi mengufuk. Dia pergi kepada titik tengah tu kot. Dia tak lukis histogram lah maksudnya. Tandakan titik tengah dengan kekerapan yang sepadan, sambungkan setiap titik tengah dengan garis lurus. Maksudnya, dia tak lukis histogram, dia terus lukis poligon kekerapan menggunakan titik tengah. Boleh juga. Bergantung pada soalan lah. Kalau soalan tu suruh lukis dua-dua, kena lukis dua-dua. Betul? Okey, baik. Kita pergi lagi contoh 4. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan masa dalam saat yang dicatatkan oleh 20 orang peserta dalam satu pusingan kelayakan pertandingan berenang. Wakilkan data tersebut dengan poligon kekerapan menggunakan skala 2 cm kepada 5 saat pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 2 orang peserta pada paksi mencancang. Okey, baik. Ini contoh di mana kita terus buat poligon kekerapan tanpa membuat histogram lah. Okey, menggunakan maklumat yang diberikan. Jadi, penyelesaian dia susun balik jadual tu mengikut dia punya kelas tu, masa yang dicatatkan, bilangan peserta dan kita cuma tambah satu ruangan untuk titik tengah saja. Okey. Titik tengah cara kira dia, okey, had bawah tambah kata data yang paling kecil tambah data paling besar bahagi 2 untuk setiap kelas tu. Okey, dan dapat titik tengah. Okey, kita plotkan. Okey, paksi mengufuk menggunakan titik tengah. Nilai titik tengah. Manakala paksi mencancang menegak ni bilangan peserta. Kita plotkan setiap titik tengah. Kita sambungkan guna garis lurus. Dan kita akan dapatlah dia punya poligon kekerapan. Jadi kita tengok kat sini. Bilangan maksudnya yang kata dia punya apa? Kelas tu. Okey. Dia cuma tambah permulaan dengan akhir tu. Dia tambah satu lagi kelas. Okay. Kalau dekat maklumat ni, kelas dia bermula dengan 50 hingga 54. Jadi, dia tambah satu lagi kelas sebelum dia. Okay. Dengan bilangan peserta kosong lah. Dan dia dan hujung sekali, yang akhir sekali tu dia tambah lagi satu kelas. Tapi kekerapan dia, bilangan peserta dia tu kosong. Sebab tu graf dia ni, poligon kekerapan ni bermula dengan kosong, dia akan berakhir dengan kosong juga. Okay, jelas kat situ. Okay, untuk mahir lagi berkaitan dengan nak lukis histogram, poligon kekerapan, okay, nak kira had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah, sempadan atas ni, okay, boleh cuba latihkan diri 7.1a ni. Okay. Okay, jawapan boleh rujuk di belakang buku teks ni, ada ruangan jawapan. Awak cari kata latihkan diri 7.1a, ada jawapan dia dekat belakang tu. Okay. Seterusnya, standard pembelajaran. Membanding dan mentafsir serakan 2 atau lebih set data terkumpul berdasarkan histogram dan poligon kekerapan dan seterusnya membuat kesimpulan. Okay, baik. Jadi untuk yang ni, kita nak banding dan tafsirkan serakan berdasarkan histogram dan poligon kekerapan. Cara yang pertama, bentuk. Okay. Cara dia tu, okay, bentuk taburan data. Okay, apabila menghuraikan suatu data terkumpul adalah penting untuk kita kenal bentuk taburan. Bentuk taburan dapat dikenal pasti melalui histogram atau poligon kekerapan yang kita sentuh sebelum ni lah tadi. Okay, baik. Jadi kita tengok muka surat 204 tu. Okay. Didapati bahawa bentuk taburan data ialah simetri. Okay, kalau kita lukis histogram tadi tu, okay, poligon kekerapan tadi tu, okay, bentuk dia simetri. Jika
bentuk dan saiz taburan adalah hampir sama apabila dibahagi kepada dua bahagian kiri dan kanan. Bentuk taburan ialah pencung jika satu daripada hujung histogram adalah lebih panjang daripada hujungnya yang lain. Okey, cuba tengok. Bentuk loceng. Okey, histogram simetri. Bentuk seragam yang ni. Ini histogram simetri. Manakala yang kedua ni histogram pencung. Okey, pencung ke kanan, pencung ke kiri. Okey. Dan sebelah kanan ni ada lagi info tambahan bentuk-bentuk taburan data yang lain. Ada yang bentuk U, bentuk J, bentuk J songsang, bentuk B-mod. B-mod. Okey, contoh 5 kita tengok. Raja di bawah menunjukkan dua histogram bagi mewakili masa yang diambil oleh 25 orang perenang dalam dua acara berbeza. Okey. Acara pertama ni 100 meter gaya kuat lentang. Yang kedua ni 100 meter gaya bebas. Okey, ni dia punya histogram lah. Okey, A, nyatakan bentuk taburan histogram bagi kedua-dua acara tersebut. B, acara yang manakah mempunyai serakan masa catatan yang lebih luas? Berikan sebab anda. C, antara gaya kuat lentang dan gaya bebas, acara manakah menunjukkan prestasi perenang yang lebih baik? Okey, baik. Kita tengok dia punya penyelesaian untuk soalan contoh 5 ni. Okey. Bentuk taburan histogram bagi acara 100 meter gaya kuat lentang ialah bentuk loceng, manakala bagi acara 100 meter gaya bebas ialah seragam. Itulah bentuk dia kita dah sentuh tadi kan. Okey, B. Acara 100 meter gaya kuat lentang mempunyai serakan yang lebih luas kerana beza masa yang diambil adalah lebih besar iaitu 30 saat, okay, 102 saat hingga 72 saat. Okay, kuat lentang tadi. Macam mana kita nak tahu? Kita tengok dia punya titik tengah. Okay, kita tengok titik tengah dia. Okay, titik tengah yang akhir dengan titik tengah kumpulan yang awal tu. Kita akan dapat masa dia lah. Okay, lagi panjang masa, maksudnya serakan tu lebih luas lah. C, antara gaya kuat lentang dengan gaya bebas yang mana menunjukkan prestasi perenang lebih baik. Acara 100 meter gaya bebas kerana kebanyakan catatan masa perenang adalah lebih baik. Kita tengok dia punya dia punya catatan masa tu, perenang. Okay. Kebanyakan catatan masa tu yang tinggi tu adalah gaya bebas lah kita tengok. Okay. Kebanyakannya tinggi dia punya. Bilangan perenang ramai yang dapat masa tu tinggi. Okay, baik. Salah satu contoh aplikasi berkaitan dengan histogram dan poligon kekerapan tadilah. Okay, baik. Contoh 6, muka surat 205 ni. Poligon kekerapan di bawah menunjukkan harga jualan rumah yang dijual di dua buah kawasan yang berlainan bagi tempoh 6 bulan yang lepas. Okay. Dia ada dua warna kat sini. Yang warna merah tu kawasan A, yang warna biru tu kawasan B. Okey, baik. Soalan dia, nyatakan bentuk taburan bagi kedua-dua kawasan tersebut. B, bandingkan serakan harga jualan bagi kedua-dua kawasan tersebut. C, pada pendapat anda, kawasan manakah mungkin mewakili kawasan bandar dan luar bandar? Okey. Jawapan dia, bentuk taburan bagi harga jualan rumah di kawasan A yang merah tu ialah pencung ke kanan. Okey. Manakala bagi kawasan B ialah pencung ke kiri. Kita boleh tengok balik pencung ke kanan, pencung ke kiri tadi tu. Okey, baik. B, serakan harga jualan di rumah di kawasan A dan di kawasan B adalah hampir sama walaupun mempunyai bentuk taburan yang berbeza. Bentuk lebih kurang sama. Okey.
Bezanya pencung ke kanan, pencung ke kiri. C. Kawasan A mewakili kawasan luar bandar kerana kebanyakan harga rumahnya adalah rendah. Manakala kawasan B mewakili kawasan bandar kerana kebanyakan harga rumahnya adalah tinggi. Okey, itu dia punya pendapat lah. Okey, kalau kita tengok pun betul lah pendapat tu. Okey. Sambung muka surat 206 tu. Para pelajar boleh buat latihkan diri 7.1b dan rujuk jawapan di muka surat belakang buku teks ni. Ruangan jawapan kamu cari latihkan diri 7.1b, dapat jawapan dia lah kat situ. Okey, sebagai panduan lah. Nak lebih mahir untuk topik ni. Okey, seterusnya muka surat 207. Standard pembelajaran membina OGIF bagi suatu set data terkumpul dan seterusnya menentukan kuartil. Okey, baik. Baik, selain daripada histogram dan poligon kekerapan, suatu taburan kekerapan juga boleh dipamerkan dengan melukis suatu lengkung kekerapan longgokan, juga dikenali sebagai OGIF. Okey, kita dah sentuh berkaitan dengan kekerapan longgokan sebelum ni. Jadi sekarang ni OGIF ni kita menggunakan kekerapan longgokan tu untuk kita plotkan graf dia. Okey, kita tengok lepas ni cara dia. Apabila kekerapan longgokan suatu data diplot dan disambungkan, graf berbentuk S akan terhasil. OGIF sangat berguna dalam penentuan kuartil dan persentil. Kita akan mempelajari cara menggunakan OGIF untuk tujuan berkenaan dalam bahagian selanjutnya. Okey, baik. Langkah-langkah membina OGIF. Tambahkan satu kelas sebelum kelas pertama dengan kekerapan sifar. Cari sempadan atas dan kekerapan longgokan setiap kelas. Okey. Maksudnya kelas yang awal tu dia tambahkan satu kelas. Okey, kalau poligon kekerapan kita tambahkan kelas dekat sebelum kelas pertama dengan selepas kelas yang terakhir dengan kekerapan kosong. Untuk OGIF kita cuma tambahkan kelas dekat kelas sebelum kelas pertama tu. Okey. Pilih skala yang sesuai bagi paksi mencancang yang mewakili kekerapan longgokan dan paksi mengufuk yang mewakili sempadan atas. Okey, baik. Jadi yang paksi mengufuk ni dia gunakan nilai sempadan atas, paksi mencancang dia menggunakan kekerapan longgokan. Plot kekerapan longgokan dengan sempadan atas yang sepadan. Yang akhir sekali lukis lengkung licin yang mewakili setiap titik tersebut. Okey, baik, tengok. Seterusnya kuartil. Okey. Dalam OGIF ni kita nak tentukan perkara ni, kuartil dengan persentil. Macam mana cara dia? Okey, baik. Kita tengok dulu kuartilnya apa. Kuartil bagi set data terkumpul dengan bilangan data n. Kuartil boleh ditentukan daripada OGIF. Q1, Q2, Q3. Maksudnya kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 ni ialah nilai-nilai yang sepadan. Masing-masing dengan kekerapan longgokan. Okey. Kalau data tu n, maksudnya kalau kuartil 1, n bagi 4. Kalau kuartil 2, n bagi 2. Kalau kuartil 3, 3n bahagi 4. Itu cara dia. Okey, baik. Tengok contoh 7. Bagaimana nak kira ni. Jadual kekerapan di sebelah menunjukkan maklumat kandungan garam yang terdapat dalam 60 jenis makanan. Okey. Kuantiti garam tu dia ada dia punya kelas-kelas dia tu. Okey, kekerapan. Okey, ini jadual yang diberikan. A. Bina satu OGIF untuk mewakili data tersebut. B. Dengan menggunakan OGIF yang dibina, tentukan kuartil pertama, median, kuartil ketiga. Okay. Median ni sebenarnya adalah N bahagi 2 tu, kuartil 2. Jadi kita tengok kat sini. Daripada jadual yang diberikan, ada perkara yang perlu kita tambahkan. Okay, kita ambil balik kuantiti garam ni, ikut kelas masing-masing, kekerapan dia. Cuma kita tambahkan, sebelum kelas pertama, kita tambahkan satu lagi kelas. Okay, 50 hingga 99 tu dengan kekerapan kosong. Dan setiap kelas ni kita dapatkan dia punya sempadan atas.
Jadi kita sepadan atas ni macam mana nak dapatkan dia? Kita tengok setiap kelas dia tu, had atas dia nilai paling tinggi tambah 0.5. Okey, setiap kelas tu tambah 0.5, jadi akan dapat sempadan atas. Kekerapan longgokan, kalau kelas yang kita tambah tu kekerapan longgokan dia kosong. Jadi start daripada kosong tu kita tambah dengan kekerapan yang selepas dia. 0 tambah 4, 4. 4 tambah 11, 15. 15 tambah 15, 30. 30 tambah 21, 51. 51 tambah 8, 59. 59 tambah 1, 60. Dia akan dapat 60 lah kekerapan longgokan sebab soalan dia tadi dia kata dalam 60 jenis makanan. Dia akan dapat 60 lah kekerapan longgokan tu. Okey. Jadi kotak memori yang ni penting juga kita kena tengok. Kuartil ialah nilai yang membahagi satu set data kepada 4 bahagian yang sama. Setiap set data mengandungi 3 kuartil, iaitu kuartil 1, kuartil 2. Kuartil 2 tu kita panggil median, tengah-tengah. Dan kuartil ketiga. Kuartil pertama Q1 yang juga dikenali sebagai kuartil bawah ialah nilai tengah bagi separuh bahagian bawah data sebelum median atau kuartil yang mengandungi 25% data. Kuartil kedua Q2 yang juga dikenali median ialah nilai tengah bagi satu set data. Kuartil ketiga Q3 yang juga dikenali kuartil atas ialah nilai tengah bagi separuh bahagian atas data selepas median atau kuartil yang mengandungi 75% data. Itu dia maksud kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Okey, baik. Daripada maklumat yang kita dah lengkapkan dalam jadual, okey, kita ikut cara dia, kita gunakan kertas graf tu, kita plotkan dia punya OGIF. Okey, paksi mengufuk kuantiti garam kita plotkan menggunakan sempadan atas setiap kelas tu. Okey, bermula dengan kata titik kosong tu, maksudnya kelas yang paling bawah ni yang kita tambahkan kelas tu sempadan atas 99.5, kekerapan longgokan kosong. Maksudnya setiap bermula pada kosong, lepas tu setiap sempadan atas ni tadi dia ada dia punya kekerapan longgokan. Kita plotkan mengikut kekerapan longgokan masing-masing. Okay, plotkan. Paksi mencancang ni kekerapan longgokan. Jadi kita tanda titik-titik tu. Lepas tu kita sambungkan dan buat satu graf yang melengkung bentuk S macam ni. Okay. Baik. Jadi langkah-langkah menentukan kuartil. Okey, bilangan data N kita tahu tadi jumlah N ni sebenarnya jumlah kekerapan longgokan tadi berapa? 60. Maka N bahagi 4 iaitu kuartil pertama tu sama dengan 15. 60 bagi 4, 15. Dia punya kuartil kedua atau median N bahagi 2. 60 bagi 2, 30. Kuartil ketiga, 3N bagi 4. 3 darab 60 bagi 4. Dapat 45. Dapat nilai untuk ketiga-tiga kuartil tadi. Yang kedua, lukis garis mengufuk pada kekerapan longgokan 15 sehingga bersilang dengan OGIF. Okay. Jadi, kita tengok kuartil 1 tadi, N tadi, kekerapan longgokan 15. Jadi kita ambil nilai 15 tu, kita tarik lukis garis mengufuk, tarik nilai dia tu sehingga bersilang dengan OGIF ni dan kita tarik ke paksi mengufuk tu berapa nilai kuantiti garam. Nombor 3, dari titik persilangan dalam langkah 2, lukis garis mencancang sehingga bertemu dengan paksi kuantiti garam pada paksi mengufuk. Jadilah kalau kuartil 1, kalau daripada kuartil 1 tu 15 tu kita tarik ke kanan tu, dia bersilang dekat OGIF, tarik ke bawah, dapat nilai kuartil pertama, kuantiti garam pada kuartil pertama. Sama juga konsep dia untuk kuartil kedua ni, median ni 30 tadi kan. Tarik daripada 30 sehingga bersilang dengan graf tu, tarik ke bawah, kita dapat bacaan kuantiti garam. Sama juga dengan kuartil ketiga, 45 ni tadi, daripada 45 kekerapan longgokan tu, tarik ke kanan sampai bersilang dengan graf, tarik ke bawah pula dan kita dapatkan kuantiti garam. Jadi bila kita dah buat tiga-tiga tadi, okay, daripada graf kita akan dapat
nilai kuantiti garam tadi. Kuantiti 1, 199.5 miligram garam. Kuartil kedua ataupun median kita dapat nilai 249.5 miligram garam. Lepas tu kuartil ketiga tu kita dapat 284.5 miligram garam. Tentulah cara dia. Okay. Jadi daripada contoh 7, kuartil pertama, median dan kuartil ketiga bagi suatu set data terkumpul boleh ditentukan menggunakan OGIF yang kita cerita tadi. Okay, jadi kita kena ingat faham lah. Okay, macam mana nak lukis, langkah-langkah untuk melukis OGIF ni lah dan menentukan kuartil pertama, kuartil kedua ataupun median dan kuartil ketiga. Okay, baik. Jadi inilah dia punya kesimpulan. Nak buat OGIF, okay, kena ingat paksi mengufuk dia tu dia punya apa? Dia punya sempadan atas. Okay, kita plotkan menggunakan sempadan atas dan kelah pertama tu kita tambahkan satu kelah dengan kekerapan longgokan kosong. Manakala paksi mencancang tu kekerapan longgokan. Okay, kita boleh tentukan kuartil pertama, kuartil kedua dan kuartil ketiga lah. Okay, ini dia punya rumus. Kuartil pertama 1/4 darab jumlah kekerapan. Kuartil kedua atau median 1/2 darab jumlah kekerapan. Kuartil ketiga 3/4 darab jumlah kekerapan. Okay. Untuk lebih mahir, okay, kita tengok seterusnya. Muka surat 209. Okay, baik. Histogram longgokan dan OGIF boleh dibina menggunakan jadual kekerapan longgokan. Histogram longgokan dibina seperti histogram yang telah anda pelajari, tetapi paksi mencancang diwakili oleh kekerapan longgokan. Okey, baik. Kalau sebelum ni kalau kita belajar histogram tu, histogram biasa kita gunakan yang paksi mencancang ni kita gunakan kekerapan biasa. Tapi kalau histogram longgokan dekat paksi mencancang ni kita gunakan kekerapan longgokan. Itu je beza dah. Okey. Tetap merujuk pada contoh 7, histogram longgokan dan OGIF berkait seperti yang tunjukkan di bawah. Okey, dia ada kaitan kat situ lah, maksudnya mungkin lebih kurang sama nilai dia. Okey, kalau kita tengok graf ni lebih kurang sama. Okey, sebelah kiri ni histogram longgokan, mana yang belah kanan ni kita guna OGIF. Lebih kurang sama nilai dia. Okey, baik. Macam itulah kita anggap dia benda lebih kurang sama lah. Okey, seterusnya yang kedua ni persentil. Okey, tadi kuartil ni persentil. Kita dapat menganalisis suatu data besar dengan lebih mudah dan berguna apabila kita membahagikan data tersebut kepada bahagian-bahagian lebih kecil yang dinamakan sebagai persentil. Persentil ialah nilai yang membahagikan suatu set data kepada 100 bahagian yang sama dan diwakili oleh P1, P2, P3, okay, dan seterusnya hingga P99. Okay. Mungkin tak berapa nak nampak lagi dia punya maksud. Kita tengok contoh 8 ni macam mana cara dia. Okey, baik. Contoh 8. OGIF di sebelah menunjukkan skor ujian kecerdasan yang dilakukan oleh calon yang ingin memohon jawatan di sebuah syarikat. A. Berdasarkan OGIF tersebut, cari persentil ke-10, P10. Yang kedua, persentil ke-46, P46. B. Hanya calon yang memperoleh persentil ke-92 dan ke atas akan dipanggil untuk temuduga. Apakah skor minimum yang perlu diperoleh seorang calon untuk layak menerima panggilan temuduga? C. Berapakah peratusan calon yang mendapat skor 57 dan ke bawah? Okey, baik. Untuk menjawab soalan-soalan tersebut, kita tengok contoh penyelesaian muka surat 210 tu. Okey. Jadi soalan A tu yang pertama tu dia kata persentil ke-10. Maksudnya persentil ke-10, 10% lah daripada jumlah kekerapan semua sekali.
10/100 darab jumlah kekerapan semua sekali berapa? Kita tengok balik graf soalan tu, yang paling tinggi sekali dia punya jumlah kekerapan tu 50. Jadi darab 10/100 darab 50. Okey. Dapat 5. 5 ni jumlah kekerapan. Okey. Jadi daripada OGIF P10 akan dapat, okey. Okey, mula-mula daripada jumlah kekerapan tu 5. Yang 5 tu kita tarik ke kanan sampai dia bersilang dengan OGIF. Lepas tu kita tarik ke bawah untuk cari nilai dekat skor ni. Jadi kita akan dapat P10 tu, persentis 10 tu 46.5. Okey, mula-mula kita cari dulu 10% daripada jumlah kekerapan tu 5 dulu. Lepas tu tarik ke kanan, bersilang, tarik ke bawah. Dapat 46.5. Yang kedua, persenti ke 46 tu, P46. 46% daripada jumlah kekerapan. 46 bagi 100 darab jumlah kekerapan 50. Kita akan dapat 23. Cara yang sama, daripada kekerapan longgokan tu 23 tu, tarik ke kanan sampai bersilang dengan graf. Lepas tu tarik ke bawah untuk dapatkan skor. Jadi daripada situ kita dapat persenti 46 tu lebih kurang 63.5. Okey, itu cara dia kita nak tentukan persentil tadi. Soalan B tu. Hanya calon yang peroleh persentil 92 ke atas akan dipanggil temuduga. Jadi kita kira dulu 92% daripada jumlah kekerapan tu, 92 bahagi 100 darab 50 sama dengan 46. Jadi cara yang sama, daripada kekerapan longgokan 46, kita tarik ke kanan ni sampai bersilang dengan OGIF, tarik ke bawah untuk cari nilai skor. Okey. Maksudnya skor tu 77. Persenti 92 tu 77 skor. Oleh itu hanya calon yang memperoleh skor minimum 77 dalam ujian kecerdasan itu akan dipanggil untuk temuduga. Maksudnya 77 dan ke atas yang layak untuk temuduga. Minimum 77 lah. C. Daripada OGIF, berapakah peratusan calon mendapat skor 57 dan ke bawah? Okey, kita tengok skor 57 ke bawah tu berapa orang? Okey. 15 daripada 50 darab 100, maknanya 30%. Oleh itu 30% daripada calon mendapat skor 57 dan ke bawah. Daripada mana dapat 15? Okey, kita tengok kat sini lah. Titik tengah, kita cari skor 57 yang bawah ni, kita tarik naik atas, bersilang dengan OGIF. Lepas tu OGIF tarik ke kiri sampai kita dapat nilai kekerapan longgokan tu. Dapat kekerapan longgokan 15 bahagi dengan 50 darab 100, dapat 30%. Okey. Itu saja untuk berkaitan dengan persentil ni lah. Okay, untuk lebih mahir lagi, cikgu galakkan kamu buat latihkan diri 7.1C dan kamu boleh rujuk ruangan jawapan di belakang buku teks ini. Jadi selesailah kita untuk subtopik 7.1 hari ini berkaitan dengan apa yang kita panggil serakan. Okey, baik. Jadi untuk lebih mahir, untuk lebih pengukuhan, cikgu galakkan kamu buat buku modul aktiviti mesra digital. Okay, bermula muka surat untuk topik 7.1 ni, muka surat 101 hinggalah 110. Okay, cikgu dah lampirkan sekali dalam dokumen ni, dalam buku, dalam grup WhatsApp tingkatan tu. Okay.
Kamu boleh tengok kat sini secara ringkas. Okay, insyaAllah akan ada video yang kedua berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah ni lah untuk topik 7.1 ni nanti. Jadi bila dah habis penerangan cikgu ni, kamu boleh terus buat latihan dalam buku modul ni. Sebab kita dah cerita semua dah tadi, apa yang ceritakan untuk topik 7.1 semua dah ada dalam soalan ni. Okay? Baik, boleh mula buat tugasan. Dan untuk para pelajar yang mungkin bukan daripada Mahat Tabligh Haraki An-Nur, okay, boleh komen di ruangan komen video ni. Kata nak dapatkan soalan ni semua, boleh komen di ruangan komen lah. Okay, video ni di bawah ni. Okay. Okay, itu saja untuk video penerangan berkaitan dengan topik 7.1 serakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.